Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya Aiman Darwish Wok bin Azman sebagai moderator anda bagi forum kita pada hari ini yang bertajuk Pengurusan Kewangan Sekolah dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, seperti biasa, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita seramai 4 orang dan sememangnya tidak asing lagi kepada kita semua. Yang berbahagia Encik Ahmad Syahid Tauhid, Guru Besar SK Desa Tasik yang berada di Kuala Lumpur. Beliau telah berkhidmat selama 40 tahun dalam bidang pendidikan. Selamat datang Encik Syahid, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Khabar baik. Baiklah. Seterusnya yang dihormati Puan Siti Sufiah Betty Zamri, Guru Penolong Kanan bagi Sekolah Cemerlang 2022 SK Taman Segar Kuala Lumpur yang gemar dirinya untuk dipanggil sebagai Cikgu. Selamat datang Cikgu, apa khabar? Khabar baik, sihat. Tuan moderator sihat? Alhamdulillah, terima kasih Cikgu kerana sudi hadir. Baiklah, seterusnya yang dihormati Puan Bridget Anak Leo, JPK Hal Ehwal Pelajar, Hal Ehwal Murid, individu yang unik berasal dari Sabah dan telah menabur bakti di Sekolah Kebangsaan Pantau Tambunan Sabah. Selamat datang Puan Bridget. Puan Bridget sihat? Ya, thank you. Saya sihat. Alhamdulillah. Seterusnya yang dihormati Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas bersama dengan Cikgu Sufiah di SK Taman Segar, Encik Haikal bin Abdul Rahman. Beliau telah terlibat dengan bidang pendidikan hampir 15 tahun. Apa khabar Encik Haikal? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya harap Encik Ibu. dapat terus berkhidmat dalam memperjuangkan bidang pendidikan khas ini. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang terakhir, Encik Muhammad Syakir bin Muhammad Zain, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Bandar Baru Cerdas. Apa khabar Encik Syakir? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Moderator. Sama-sama. Baiklah, setelah memperkenalkan, sebelum kita memulakan perbincangan kita, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Peranan pemimpin sekolah dalam pengurusan kewangan adalah penting untuk memastikan semua aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Namun, dengan tercetusnya pandemik COVID-19 yang mendorong pihak kerajaan untuk mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang lebih digemari dengan digelarkan sebagai PKP, pelbagai sektor terpaksa berhenti beroperasi, termasuklah sektor pendidikan yang terjejas daripadanya. Perhatian diberikan terhadap sumber dan amalan dalam pengurusan kewangan sekolah dalam tempoh PKP tersebut. Persoalan pertama untuk Encik Syahir, guru besar kita sendiri, bagaimanakah pengurus sekolah boleh melestarikan pengurusan kewangan yang cemerlang semasa PKP? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Cik Wok, Aiman Darwish Wok. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana beri peluang kepada kami, kepada ahli panel, saya sebagai guru besar dan juga ahli panel lain untuk memberi ilmu, berkongsi ilmu dalam forum ini. Jadi pertama sekali saya ingin bagaimanakah pengurus sekolah boleh melestarikan pengurusan kewangan yang cemerlang semasa PKP. Okey, sebelum tu saya akan sebagai guru besar akan menceritakan sedikit mengenai pengurusan kewangan yang kita dapat daripada PCG. Apa itu PCG? Iaitu Bantuan Geran Per Kapita yang merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan untuk setiap murid yang bersekolah di sekolah kerajaan atau juga sekolah bantuan kerajaan. Jadi sebagai pengurus sekolah ni saya wajiblah untuk memaklumkan kepada bidang-bidang ketua bidang, ketua panitia dan juga guru pertukaan dalam mesyuarat jawatankuasa mengenai jumlah peruntukan PCG yang kita terima serta agihannya supaya perancangan pembelajaran tahunan dapat dilakukan oleh ketua panitia tersebut. Dan peruntukan yang dibutuhkan juga dapat dimanfaatkan untuk murid
sepenuhnya semasa PKP ni lah. Jadi seperti yang kita tahu, PCG ni layak untuk dituntut dalam 2 kumpulan, iaitu dalam mata pelajaran, PCG mata pelajaran dan juga PCG bukan mata pelajaran. Untuk mata pelajaran ni untuk yang teras lah, wajib macam bahasa asing dan juga elektif. Untuk PCG bukan mata pelajaran pula adalah macam pusat sumber sekolah dan juga bimbingan kaunseling. Jadi dalam PCG ni kita boleh adanya perolehan harta modal untuk dibenarkan, tapi hendaklah dibincangkan dan dipersetujui oleh ketua bidang dan juga kemudian dan diluluskan oleh saya sendiri sebagai pengurus sekolah ataupun JV ataupun pengetua juga tentang pemberian kenalah mematuhi peraturan dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya untuk sekolah rendah ni PCG yang kita ni tidak boleh untuk kita tuntut balik tidak boleh melebihi 5,000 ataupun 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG mata pelajaran. Dan PCG bukan mata pelajaran juga mana yang lebih rendah. Jadi antara peranan lain yang perlu pengurusi sekolah ni laksanakan adalah mungkin kita boleh menjalankan kajian sasaran atau pendapatan tentang barang-barang yang ingin dibeli, apakah tahap keperluannya, jadi berapakah bilangan yang diperlukan, apakah subjek-subjek yang memerlukan barang-barang tersebut. Makanya apabila kita dah mengetahui tentang barang-barang keperluan yang ingin kita beli ni, maka kita lebih bersedia dan mengetahui modal ataupun tidak, berapakah yang perlu kita beli. Makanya tak adalah berlakunya terlebih beli ke ataupun terkurang duit pada masa akan datang. Hal ini berkait rapat dengan pengurus sekolah ni perlulah beramanah, cakna dan sentiasa peka tentang apakah pengurusan-pengurusan kewangan yang berlaku di dalam sekolah macam tu. Kenalah macam GB ni perlu sentiasa menyela dan periksa dan memastikan pengurus kewangan sekolah sentiasa teratur dan merujuk prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Kalau ada kelemahan tu, maka ataupun saya sendiri macam guru besar pun kadang-kadang ada yang tidak tahu, saya juga perlu maklumkan kepada pihak tanggungjawab PTJ supaya sekiranya ada berlakunya data yang tak betul ke, maka boleh dibetulkan oleh KPM. Jadi pengurus sekolah ni untuk memastikan pengurusan kewangan yang cemerlang ni kena dah mahir lah, ada mahir dalam pengurusan kewangan sekolah supaya secara asasnya perlu tahu undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian pengurus sekolah juga perlu cakap lah di mana tahu tentang apakah dana-dana tambahan ataupun cara pengagihan peruntukan kewangan dengan adil. Contohnya kena tahu bagaimana nak adil kepada setiap subjek, kepada setiap ketua panitia tersebut untuk digunakan kepada murid-murid tersebut. Kemudian pengurus sekolah juga macam saya guru besar juga perlu mempunyai tahap kefahaman yang jelas dan mengetahui jenis-jenis akaun dan apa yang terkandung dalam setiap akaun yang berkenaan. Misalnya akaun kumpulan wang kerjaan ke ataupun kumpulan wang suar. Dan mengetahui tata cara pengiraan dan kaedah merekodkan maklumat yang berkaitan dengan perakaunan sekolah. Dan guru besar juga, bukan sahaja guru besar yang perlu tahu tentang kemahiran pengurusan kewangan ini, maka guru besar juga perlu pastikan guru-guru yang di bawahnya seperti ketua panitia, PKM dan rakan-rakan panitia yang lain ni, PK Koko seperti Cik Ikal, Puan Sofia kan, perlu tahu dan memahirkan diri dalam pengurusan kewangan. Ada dalam kajian baru-baru ini saya ada dengar yang sebenarnya kebanyakan guru-guru ni dia lebih suka jika guru besar ni dia beri peluang kepada guru-guru itu sendiri untuk melibatkan diri dalam PCG ini. Mengapa? Sebabnya bukan sebab ketua pandai sahaja yang terlibat dalam pengurusan kewangan, sebabnya ada certain tu guru-guru ni yang memang ada terlibat secara langsung, di mana mereka juga ada membeli barang dan perlu menuntut bantuan tersebut, menuntut kewangan tersebut. Daripada pengurusan kewangan ni dia secara tidak langsung melibatkan juga pengurusan kewangan. Dan dengan itu mereka juga perlu tahu tentang apakah prosedur yang perlu mereka ikut, apakah tata cara yang perlu mereka ikut untuk
mereka menuntut kewangan tersebut. Apabila mereka misalnya membeli bahan-bahan bantu untuk murid dan apakah dalam subjek mereka mengajar tu apakah yang mereka perlu beli untuk murid-murid. Dan berapakah had maksimum yang boleh mereka gunakan untuk membeli tersebut. Kemudian GB juga perlu menyediakan perancangan pengerjaan yang lebih terperinci agar dasar perancangan kerja dan tugas-tugas pengurusan dapat dibentuk dan diagih dengan lebih baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang bagaimanakah GB sebagai pengurus sekolah ini dapat membantu untuk merealisasikan pengurusan kewangan yang lebih sistematik dan cemerlang dalam PKP ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Saya harap manfaatlah apa yang saya kongsikan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar kita, Encik Syahir, atas penjelasan saya rasa yang cukup baik dan tidak dapat dinafikan bahawa pengurusan kewangan sekolah merupakan satu tugas yang penting terhadap guru besar. Jadi sebagai guru besar, perlulah bijak mengurus sumber kewangan untuk melaksanakan tugas kewangan yang telah disenaraikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada Cikgu Sufiah pula. Bolehkah Cikgu Sufiah sebagai guru penolong kanan kurikulum menjawab persoalan yang berbunyi, bagaimanakah pengurusan bantuan persekolahan semasa COVID-19 dari aspek kurikulum di sekolah? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator, yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Okey, baiklah. Persoalan daripada saudara moderator tentang pengurusan bantuan persekolahan semasa COVID-19 dari aspek core curriculum di sekolah akan saya kupaskan dengan lebih lanjut. Okey, baiklah. Bantuan core curriculum merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan core curriculum murid yang bersekolah di sekolah kerajaan, SK dan sekolah bantuan kerajaan, SBK di bawah KPM seperti bantuan core curriculum sekolah, core curriculum tambahan dan bantuan core curriculum asrama. Okey, kadar bantuan core curriculum yang layak dituntut oleh sekolah juga terbahagi kepada 3 bahagian yang tersebut, iaitu bantuan core curriculum sekolah, core curriculum tambahan dan bantuan core curriculum asrama. Okey, bagi bantuan core curriculum sekolah, agihan dalam kadar setahun adalah mengikut enrolment murid. Okey, ini untuk kategori sekolah rendah. Okey, enrolment murid antara 1 hingga 50 orang adalah RM400 setiap sekolah. Bagi 51 hingga 100 orang, RM800 sebuah sekolah, dan untuk 101 hingga 150 orang adalah RM1,200 setiap sekolah, dan 151 orang ke atas RM8 seorang murid. Okey, itu adalah kadar bantuan core curriculum sekolah bagi sekolah rendah. Okey, seterusnya bagi core curriculum tambahan pula adalah RM3 bagi seorang murid dalam setahun. Manakala bagi bantuan core curriculum asrama pula adalah RM15 bagi seorang murid dalam setahun. Jadi itu adalah dari aspek kadar bantuan core curriculum yang diberikan oleh kerajaan kepada sekolah rendah dalam tempoh setahun. Jadi sebelum saya meneruskan, izinkan saya untuk menyatakan bidang-bidang atau aktiviti-aktiviti yang tertakluk di bawah bantuan persekolahan dalam bidang core curriculum. Okey, bagi bantuan core curriculum, perbelanjaan yang dibenarkan adalah meliputi kepada yang pertama, aktiviti pasukan badan beruniform. Yang kedua, semua aktiviti yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan tetapi tidak termasuk kelab sukan dan permainan. Okey, kelab dan persatuan je, sukan dan permainan tidak termasuk dalam core curriculum. Dan yang ketiga adalah aktiviti sokongan, pembentukan, pemubukan dan pembangunan sasiah diri murid seperti perkemahan, seminar, kolokium, latihan dan kursus. Tidak termasuk aktiviti bimbingan kaunseling serta kecemerlangan akademik. Okay, jadi selain daripada aktiviti-aktiviti yang telah disebutkan ni,
ianya tidak termasuk dalam bantuan kurikulum di sekolah sewaktu pandemik COVID-19. Okey, seterusnya berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti yang telah dinyatakan tadi, antara bentuk perbelanjaan yang dibenarkan dalam bantuan kurikulum di sekolah ini adalah yang pertama bagi pengendalian dan pengurusan pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan. Yang kedua adalah untuk urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid serta guru pengiring. Yang ketiga adalah perolehan atau penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. Yang keempat adalah pembayaran yuran pendaftaran atau penyertaan murid. Yang kelima, pembelian dan penyelenggaraan atau pembaikan peralatan kurikulum. Yang keenam, penyediaan atau pembelian hadiah cenderahati, pingat dan piala. Okey, untuk yang ketujuh pula adalah pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah bagi menampung kos makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti. Dan yang terakhir sekali adalah untuk bayaran kepada tenaga pengajar luar. Jadi itu adalah bentuk-bentuk perbelanjaan yang boleh diberikan dalam bantuan kurikulum sekolah ini bagi aktiviti-aktiviti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okey, sekiranya bantuan kurikulum sekolah ini tidak mencukupi, maka peruntukan kurikulum tambahan akan digunakan untuk menampung segala kekurangan peruntukan kurikulum sekolah bagi melaksanakan semua aktiviti seperti yang telah dinyatakan dalam bantuan kurikulum sekolah sebentar tadilah. Okey, kemudian selain daripada bantuan kurikulum sekolah dan kurikulum tambahan, bantuan kurikulum asrama juga termasuk dalam senarai bantuan dalam aspek kurikulum. Okey, baiklah, bagi bantuan kurikulum asrama ini, perbelanjaan yang dibenarkan adalah meliputi semua aktiviti kurikulum yang melibatkan murid yang menghuni di asrama seperti aktiviti sukan dan permainan bagi murid yang menghuni di asrama dan aktiviti sokongan, pembentukan, pemupukan dan pembangunan sasiah diri dan kerohanian murid seperti perkemahan, seminar, kolokium dan kursus kepimpinan, tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik sama ada semasa hari persekolahan ataupun cuti persekolahan. Okay, jadi perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti yang disebutkan adalah sama seperti dalam bantuan persekolahan tadi, ada 8 perkara itu. Okey, iaitu yang pertama pengendalian dan pengurusan pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan. Yang kedua urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid asrama serta guru pengiring. Yang ketiga perolehan atau penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. Yang keempat, pembayaran yuran pendaftaran atau penyertaan. Yang kelima, pembelian dan penyelenggaraan atau pembaikan peralatan kurikulum asrama. Seterusnya, persediaan atau pembelian hadiah, cenderahati, pingat dan piala. Kemudian, pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah bagi menampung kos makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti. Dan akhir sekali, bayaran kepada tenaga pengajar luar. Okay, jadi itu adalah 3 bentuk bantuan ataupun 3 bentuk kewangan bantuan persekolahan dari aspek kurikulum. Yang pertama bantuan kurikulum sekolah, yang kedua kurikulum tambahan, bantuan tambahan dan yang ketiga adalah bantuan kurikulum untuk asrama. Okay, itu sahaja daripada aspek kurikulum di sekolah. Okay, terima kasih, saya serahkan kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sufiah kerana berkongsi tentang bantuan kurikulum dengan jelas sekali. Semua pihak dinasihati supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan kewangan sekolah tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan pembelajaran kurikulum murid. Baiklah, seterusnya kita pindah pula kepada penolong kanan hal ehwal pelajar, hal ehwal murid. Puan Bridget, apakah isu kewangan yang dihadapi oleh murid semasa PKP dan bagaimanakah anda menyelesaikan masalah ini? Dipersilakan Puan Bridget. Baiklah, terima kasih Aiman Darwishiwo sebagai moderator kita pada hari ini. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para barisan panel dan para hadirin sekalian. Saya Bridget Anaklio merupakan penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Patau Tambunan. Baiklah, rentetan daripada penularan wabak COVID-19
sistem pembelajaran alaf baru telah diperkenalkan, iaitu pembelajaran dan pengajaran dari rumah atau lebih dikenali lagi sebagai PDPR. Sebelum saya mengupas isu saya dengan lebih lanjut, ingin saya memberi sedikit gambaran yang jelas mengenai konsep PDPR. Baiklah, PDPR merupakan suatu bentuk pembelajaran secara atas talian tanpa melibatkan perjumpaan secara fizikal. Guru dan murid hanya perlu berbekalkan alat teknologi seperti telefon pintar ataupun komputer riba. Alatan seperti mesin pencetak ataupun fotostat juga diperlukan untuk memudahkan ibu bapa mencetak bahan pembelajaran yang dimuat naik oleh guru. Baiklah, sepanjang pelaksanaan PDPR, saya sering mendapat aduan daripada pihak guru dan juga ibu bapa di mana kehadiran murid agak terjejas teruk. Salah satu faktor utama bagi permasalahan ini adalah terdapat golongan ibu bapa yang tidak dapat menyediakan kelengkapan PDPR kepada murid disebabkan krisis kewangan yang terjejas teruk semasa PKP. Untuk pengetahuan semua, majoriti daripada ibu bapa murid yang bersekolah di SK Patau ini terdiri daripada golongan peniaga, pekebun dan penternak. Ibu bapa juga turut memaklumkan kepada guru bahawa anak-anak mereka terpaksa berkongsi gadget ataupun menggunakan gadget secara bergilir. Terdapat juga golongan ibu bapa yang tidak dapat menyediakan sebarang kelengkapan belajar kepada murid dan ini menyebabkan banyak murid yang tercicir pembelajaran. Selain daripada kelengkapan PDPR yang terhad, murid juga sering mengalami masalah untuk menyertai sesi Google Meet yang dilakukan oleh guru. Dan ini adalah disebabkan oleh masalah capaian internet. Tambahan pula, lokasi Patau Tambunan ini untuk pengetahuan semua terletak di kawasan luar bandar di mana capaian internet dan signal telefon amat sukar untuk diperolehi. Guru juga kerap kali berhadapan dengan masalah untuk melaksanakan kelas secara atas talian dan masalah ini menjurus kepada masalah keciciran pembelajaran dalam kalangan murid semasa PDPR. Baiklah, bagaimana saya mengatasi masalah ini sebagai seorang penolong kanan hal ehwal murid? Kebajikan murid adalah tanggungjawab saya. Untuk mengatasi masalah ini, inisiatif yang diambil adalah mewujudkan konsep drive-thru di sekolah. Setiap guru mata pelajaran akan menyediakan bahan pembelajaran mingguan. Kemudian guru akan datang ke sekolah secara bergilir untuk mengagihkan bahan pembelajaran ini kepada ibu bapa. Ibu bapa pula hanya perlu datang ke sekolah untuk mengambil bahan pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. Usaha ini bertujuan untuk mengurangkan kadar murid tercicir semasa pandemik kerana pembelajaran itu saya yakin amat penting untuk mengekalkan prestasi mereka di sekolah. Dalam aspek pengurusan kewangan, guru-guru mata pelajaran akan bersama-sama menguruskan kos perbelanjaan yang digunakan untuk proses pencetakan bahan pembelajaran seperti pembelian kertas dan ink fotostat. Secara keseluruhannya, inisiatif yang diambil ini berhasil dilaksanakan dengan jayanya dan setiap murid juga berpeluang untuk menyertai sesi pembelajaran walaupun secara tidak langsung. Saya rasa perkongsian saya ini untuk ini setakat ini saja dan saya harap ianya bermanfaat kepada semua ahli panel. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Bridget yang siaran langsung daripada Sabah SK Tampunan. Seterusnya kita berpindah pula dengan bermulanya PKP, pejabat sekolah ditutup dan semua urusan perakawanan sekolah telah tertangguh. Persoalan kepada Encik Aikal sebagai guru penolong kanan pendidikan khas, apakah isu kewangan yang dihadapi dalam tempoh PKP ini? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Ok yang cantik molek beketinya mengajukan persoalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli panel yang saya laku JBK Pendidikan Khas SK Taman Segar ingin berkongsikan sedikit pengalaman dan memperincikan isu pengurusan kewangan sekolah di kalangan kepada MBPK. Seperti yang kita semua sedia maklum,
pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada semua sektor. Turut tidak terkecuali, sektor pendidikan juga memerlukan pengurusan kewangan yang bijak dalam memenuhi keperluan murid-murid pendidikan khas serta aktiviti yang dijalankan. Dalam konteks ini, isu pengurusan kewangan di bahagian pendidikan khas SK Taman Segar yang ingin dikongsikan ini diharapkan dapat dijadikan panduan sebagai fokus yang pintar bersama rakan di sekolah yang lain dalam mengatasi masalah ini seandainya situasi ini masih lagi ataupun akan berlaku lagi pada masa yang akan datang. Tuan Moderator, sebelum saya melangkah dengan lebih jauh, saya tertarik dengan satu kenyataan hasil pembacaan saya. Berbunyi sebegini. Adalah menjadi satu kewajipan agar pemimpin organisasi mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan kewangan sesebuah organisasi. Menurut Muhammad Hanif, Muhammad Zain dan Muhammad Yusof 2016. Ia menyatakan pengurusan sekolah haruslah mahir dalam walau seteruk mana keadaan sekalipun, khususnya dalam menepani cabaran pandemik COVID-19 ini, isu pengurusan kewangan ini perlu dikendalikan secara berhemah dan terperinci. Untuk makluman semua, SK Taman Segar ini terletak di kawasan bandar dan sememangnya terdapat pelbagai isu yang timbul jika hendak dibincangkan dengan panjang lebar. Jadi antara isu pengurusan kewangan bantuan, antara isu yang berlaku adalah isu pengurusan kewangan bantuan persekolahan di SK Taman Segar ialah kos pembelajaran tambahan yang ditanggung murid di rumah. Dalam hal ini, antara kos yang terpaksa ditanggung oleh murid ialah kos pencetakan modul yang sepenuhnya ditanggung oleh ibu bapa mereka. Jadi, hal ini memerlukan kaedah alternatif penyelesaian masalah seperti guru akan menghantar modul yang dicetak di sekolah ke rumah murid ataupun ibu bapa murid itu sendiri akan mengambil modul tersebut di sekolah. Jadi dalam hal ini penjadualan sistematik bersama persetujuan ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak mereka dapat merealisasikan usaha ini. Dalam hal tersebut, maklumat peribadi ibu bapa adalah amat diperlukan dalam membantu guru pendidikan khas itu sendiri untuk berhubung bersama-sama ibu bapa mereka. Jadi, selain itu, isu kedua dalam pengurusan kewangan kepada murid pendidikan khas ini ialah perancangan kewangan dalam program prestasi kewangan terpaksa diubah suai. Jadi, jika kita hendak fikirkan balik, perancangan kewangan tahunan yang dirancang sebelum PKP adalah untuk sesi secara bersemuka. Jadi aktiviti PDP yang dijalankan semasa PKP adalah dijalankan secara atas talian dan tiada aktiviti secara bersemuka. Maka ini merupakan salah satu cabaran bagi guru pendidikan khas itu sendiri untuk meneliti semula perancangan aktiviti atau perancangan PDP yang mereka rancang. Untuk hal ini, tambahan peruntukan kewangan adalah perlu bagi tujuan pencetakan modul. Jadi seandainya murid-murid kembali untuk menjalani PDP secara bersemuka, jadi urusan penjagaan SOP seperti sanitasi harian di sekolah serta kos internet yang ditanggung oleh pihak sekolah untuk menyalakan PDP secara atas talian memerlukan peruntukan kewangan yang lebih. Jadi peruntukan kewangan sebelum PKP ini dapat dimanfaatkan secara sepenuhnya supaya aliran keluar masuk duit dapat direkodkan. Selain itu, isu seperti pengurusan aset mudah alih kerajaan yang dapat digantikan maupun masih dapat digunakan adalah sukar dipastikan. Jadi isu ini merupakan isu yang seringkali kedengaran lah apabila banyak aset mudah alih yang rosak dan sukar direkodkan apabila
guru tidak dapat datang ke sekolah. Iaitu peranan GPK pendidikan khas itu sendiri dalam segi prosedur kewangan ini dan arahan yang diberikan dapat membantu mengatasi masalah ini. Jadi seterusnya, antara cabaran ataupun isu yang dihadapi ialah peruntukan kewangan adalah lambat untuk diluluskan. Jadi seperti yang sedia maklum, perkhidmatan perlu seperti perkhidmatan perbankan, telekomunikasi dan perkhidmatan pos masih lagi dapat beroperasi macam KP. Namun begitu, jadi dengan menggunakan teknologi pada masa kini yang serba canggih, pihak pentadbiran bahagian pendidikan khas sendiri boleh menggunakan inisiatif untuk bekerja dari rumah untuk mengemaskini maklumat perakaunan. Namun begitu, apa yang saya boleh cakap di sini ialah isu yang menghalangi usaha ini adalah kekurangan kemahiran dalam pelaksanaannya, di mana kurang kemahiran dan pendedahan mengenai urusan pengemaskinian data-data tersebut secara atas salian di kalangan guru pendidikan khas itu sendiri. Jadi, Tuan Moderator, isu yang seterusnya ialah penjanaan dan pemulihan sumber kewangan semasa PKP. Jadi ingin saya tekankan di sini bahawa pelaksanaan fasa PKP awal adalah dapat memperlihatkan bahawa tajaan sukar untuk diperolehi, di mana banyak prosedur dan kekangan SOP terpaksa dipatuhi oleh pihak sekolah. Jadi hal ini secara langsung menyebabkan beberapa program yang dirancang terpaksa dibatalkan. Namun begitu, saya di sini saya masih ingat bahawa saya menyarankan kepada guru pendidikan khas SK Taman Segar pada masa yang sama memikirkan bentuk aktiviti yang dapat dijalankan secara atas talian. Jadi untuk isu yang terakhir, isu tersebut ialah isu bantuan per kapita untuk mata pelajaran. Dalam konteks ini, bantuan per kapita ini adalah perlu kepada murid-murid pendidikan khas memandangkan mereka memerlukan bahan yang dapat membantu pembelajaran mereka seperti kertas braille dan lain-lain bagi tujuan PDP mereka semasa KP. Jadi, penyaluran bantuan ini perlu disalurkan kepada murid, dan untuk mengatasi masalah ini, guru boleh mengambil inisiatif kepada murid untuk menyalurkan bantuan tersebut terus kepada rumah murid. Jadi, sekian saja untuk 5 kupasan isu pengurusan kewangan bantuan persuluhan dari konteks guru pendidikan khas itu sendiri. Jadi, saya serahkan semula kepada Tuan Moderator Encik Wok. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Aikal atas kupasan 5 isu dalam masalah kewangan tersebut. Seterusnya soalan untuk Encik Syakir, guru penolong khas pentadbiran, guru penolong kanan pentadbiran SK Bandar Baru Ceras. Baiklah, soalannya, apakah isu kewangan dalam pentadbiran khususnya dalam bidang pendidikan khas? Dipersilakan Encik Syakir. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator, Encik Wok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita yang saya hormati pada hari ini dan juga para hadirin sekalian. Saya selaku penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Ceras akan menceritakan tentang isu kewangan dalam pentadbiran khususnya dalam pendidikan khas. Seperti mana yang kita tahu, pada awal tahun 2020, dunia kita telah pun dilanda pandemik COVID-19 kan, yang telah melumpuhkan hampir semua industri ekonomi. Jadi sektor pendidikan juga tidak terlepas daripada terkena tempias krisis tersebut. Oleh sebab ini, pengurusan kewangan dalam tempoh PKP ini menjadi satu tugas yang kompleks, terutama ketika negara mengalami sedikit kemerosotan ekonomi. Dan seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa bantuan kewangan bagi program pendidikan khas, iaitu bantuan per kapita bukan mata pelajaran yang digunakan untuk pembelian inventory dan kemudahan bagi tujuan bimbingan dan kaunseling. Seterusnya juga, kita juga dapat bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi sekolah dan asrama yang digunakan untuk pembelajaran selain daripada mata pelajaran dan sebagainya. Dengan bermulanya PKP, pejabat sekolah ditutup dan semua urusan perakaunan sekolah seperti terimaan, pembayaran, buku tunai, panja wang runcit ataupun PWR dan lain-lain tertangguh
terutama ketika PKP. Seperti aliran perdana, PPKI juga menghadapi pelbagai isu dalam pengurusan kewangan semasa PKP tersebut. Jadi antara isu yang kami hadapi ialah yang pertama, isu gadget yang saya rasa tidak perlu saya terangkan lagi sebab telah pun diterangkan panjang lebar oleh Puan Bridget sebentar tadi. Seterusnya, isu yang kedua ialah semasa PKP, murid berkeperluan pendidikan khas tidak dapat bantuan semasa PKP, terutamanya untuk mengikuti pembelajaran. Sebagai contohlah, saya bagi kebanyakan murid yang mempunyai masalah penglihatan tidak dapat mengikuti pembelajaran kerana tidak mempunyai prasarana yang lengkap dan sekolah juga tidak dapat membelajarkan wang bagi prasarana tersebut kerana jumlah yang banyak. Selain itu juga, masa PKP, PPKI tidak dapat melaksanakan sebarang program akibat beberapa kekangan seperti tiada kehadiran murid ke sekolah, tiada peranti dan sebagainya. Oleh itu, duit peruntukan tersebut tidak dapat digunakan sepenuhnya dan dengan baik. Sememangnya cabaran yang dihadapi dalam pengurusan kewangan sekolah akibat daripada pandemik COVID-19 ini haruslah kita tangani dengan bijak dan efisien. Pelbagai inisiatif dan kaedah yang boleh digunakan pakai untuk memastikan kewangan sekolah dapat diuruskan dengan baik, berkesan dan penuh integriti. Jadi antara apa yang kami lakukan, saya sendiri pun selaku guru kanan pentadbiran, apa yang kita boleh lakukan antaranya ialah kos kita gunakan untuk mencetak dan membuat salinan modul kepada murid-murid. Dan salinan modul ini diagihkan kepada panitia mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Okey, lepas diagihkan, penggunaan modul yang mengandungi beberapa subjek diambil sendiri oleh beberapa di sekolah untuk disiapkan dalam tempoh guru membuat secara luar talian dengan meninggalkan modul dan akan kita minta ibu bapa untuk datang mengambilnya. Dan penggunaan modul diberi sekali dalam seminggu tetapi tugasan adalah untuk tempoh 3 minggu. Selepas itu, biasanya ibu bapa akan datang semula ke sekolah untuk menghantar tugasan. Ini bertujuan untuk bagi memudahkanlah ibu bapa. Jadi tidak perlu datang setiap minggu, boleh datang 3 minggu sekali dan seperti inilah berikutnya. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih, saya serahkan balik kepada Tuan Moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan berkongsi maklumat masing-masing, dan harap apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit input yang bermanfaat kepada kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini adalah pengurusan kewangan dalam sekolah memainkan peranan penting untuk memastikan sebuah organisasi dapat berfungsi dengan lancar. Pengurusan kewangan bukan penting kepada guru besar sahaja, dengan bantuan yang diberikan oleh guru penolong kanan dan ketua-ketua bidang juga memainkan peranan penting untuk melaksanakan tugas kewangan masing-masing. Baiklah, sekian saja untuk hari ini. Andai terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.